وسلم سلاما أمان على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد تفرج بالكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما سيدنا محمد الذي بالعقد تفرج كرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد معلوم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه الفاتحة إلى أرواح والدنا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والفاتحة عما ولادة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين رب زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين قال رب اشرح لي صدري
yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ni kita sambung kuliah kita. Kita menggunakan kitab Bahrul Mazi juzuk yang ketiga, iaitu berkaitan dengan solat. Muka surat 447. Bab ke-139. Bab majaa fil qailati ba'dal jumu'ati. Bab yang telah datang ia pada menyatakan tidur tengah hari kemudian daripada Jumaat. An Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu qala ma kunna nataghadda fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nuqilu illa ba'dal jumu'ati. Hasan sahih daripada Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu, katanya tiada ada kami makan tengah hari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiada tidur tengah hari melainkan kemudian daripada Jumaat. Ketahuilah kiranya saudaraku adalah adat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang waktu tengah hari, bersenang-senang diri mereka itu daripada kerjanya dan sebagainya dengan makan dan tidur sebelum gelincir matahari melainkan hari Jumaat. Maka pada hari Jumaat itu beristirahat mereka itu kemudian daripada sembahyang Jumaat. Sebagaimana hadisnya yang telah dikeluarkan oleh At-Tirmizi, katanya an Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu qala ma kunna nataghadda fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nuqilu illa ba'dal jumu'ati. Diriwayatkan daripada Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhu, katanya tiada ada kami makan tengah hari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiada kami tidur tengah hari sebagai adat kami pada hari Jumaat melainkan kemudian daripada Jumaat, kerana itina akan perkara yang bersangkut dengan Jumaat daripada mandi dan pergi lekasnya dan lainnya. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, dan katanya lagi bermula hadis Sahal bin Sa'd ini adalah hadis hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Jadi kerana apa? Sahabat-sahabat ni tak tidur sebelum, kalau hari biasa tu waktu tengah hari tu sebelum gelincir matahari, sebelum Zuhur, sahabat-sahabat waktu rehat makan apa semua. Tetapi bila hari Jumaat, mereka akan lakukan perkara-perkara tersebut selepas Jumaat. Kerana apa? Kerana sebelum Jumaat tu mereka akan melakukan perkara-perkara yang sunat-sunat pada hari Jumaat. Kan, mandi Jumaat lah, datang awal apa semualah, nak menghidupkan Jumaat tu. Apa saja bersangkut dengan hari Jumaat. Jadi hari Jumaat mereka ni nak rehat pun lepas Jumaat untuk merebut pahala sunat-sunat pada hari Jumaat. Wallahu alam. Faham semua dah kan? Mana kalau sahabat-sahabat waktu Jumaat, sebelum Jumaat tu makan ke, nanti takut mengantuk waktu dengar khutbah kan, atau kalau tidur takut terlajak untuk pergi awal di masjid. Tu antara sebab-sebab dia berdasarkan hadis lah. Bab ke-140. Bab majaa fi man na'asa yaumal jumu'ati annahu yatahawwalu min majlisihi. Bab yang telah datang ia pada menyatakan orang yang mengantuk pada hari Jumaat bahawasanya berpaling dari tempat duduknya. An Ibn Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi. Hasan sahih daripada Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, apabila mengantuk seseorang dari kamu pada hari Jumaat maka hendaklah berpaling daripada majlisnya. Ketahuilah kiranya saudaraku, ini adalah kaedah
yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bagi umatnya supaya tiada hilang dan sia-sia kemaslahatan diri masing-masing dengan sebab mengantuk, iaitu apabila rasa mengantuk maka bolehlah berubah dari tempat duduk. Demikianlah disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadisnya telah dikeluarkan oleh Tirmizi, katanya an Ibn Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia, iza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisi, apabila mengantuk seorang daripada kamu pada hari Jumaat maka hendaklah berpaling bangun pergi berubah dari tempat duduknya ke tempat lain. Kerana dengan sebab bangun berubah dan berjalan itu satu wasilah, caralah perantaraan yang menghilangkan mengantuk. Maka apabila hilang mengantuk, tiadalah gendala apa-apa yang hendak diamalkan pada hari Jumaat, itu daripada membaca, berzikir, berdoa, semayang, dengar khutbah dan lainnya daripada barang yang mendatangkan pahala, dan tiada mendatangkan barang yang membatalkan air semayang dengan sebab mengantuk, dan tiada mendatangkan barang yang membatalkan air semayang sebab mengantuk. Kata Abu Isa, bermula hadis hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um. Jadi ini kaedah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi masjid awal contohnya. Jadi kita habis baca Quran kita ngantuk, kaedah dia Nabi ajar berpindah tempat, pergi ke situ pula. Supaya tidak tergendala kita punya amalan-amalan pada hari Jumaat. Kadang ngantuk kan, kita tak berpindah tempat. Jadi tergendalalah kita punya amal-amal. Sepatutnya kita boleh berzikir, kita boleh berselawat, kita boleh baca Quran. Jadi hari Jumaat ni perbanyakkan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana pada hari Jumaat Nabi kata selawat kita dibentangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada malaikat yang akan membentangkan kita punya selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kenal umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari Jumaat special sikit, ada malaikat yang akan mencari-cari manakah manusia atau manakah hamba Allah yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selawat itu akan dibentangkan di hadapan Nabi, disebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama ayahnya sekali. Kan? Ni sekian-sekian dia berselawat kepada Nabi. Nabi akan selawat balik ke atas orang tersebut, iaitu Nabi mendoakan balik. Masalah mengantuk pada hari Jumaat. Kata Syafi'i, dan aku sukakan bagi seorang apabila mengantuk ia dalam masjid dan hari Jumaat, dan didapatnya satu tempat lain dan tiada ia melangkah seorang daripadanya, baru berubah ia daripada tempatnya itu pergi ke tempat lain tadi, supaya berubah baginya dengan sebab berdiri itu, dan pula berubah dari tempat itu mengejutkan dan menjagakan dari tidur. Dan jika duduk juga ia serta boleh ia menjagakan dirinya dari ngantuknya dengan apa jalan yang difikirkannya, maka tiadalah aku memakruhkan dia yang demikian itu. Dan tiada aku menyukakan berubah jika memikir ia akan boleh menegahkan ngantuknya. Dan tiada aku menyukakan berubah jika memikir ia akan boleh ia menegahkan ngantuknya, dan aku kirakan sudah ia berubah pergi ke tempat lain itu, manakala tiada terlawannya mengantuk padahal ia di tempatnya, maka sangkanya tiada hilang ngantuk melainkan dengan berubah. Dan jika duduk tetap di tempatnya dengan mengantuk, nescaya aku makruhkan demikian itu baginya, dan tiada ulang sembahyang atasnya apabila tiada tidur ia dengan sengit dan rebah yang merenggangkan papan punggungnya. Nampak tak? Dalam kitab Barul Mazi, sebab tu kitab Barul Mazi ni menarik untuk kita baca lah, kan? Pertama sekali dia bawa pandangan Imam Syafi'i, dan jelas dekat sini dia kata Syafi'i, dan aku sukakan bagi seseorang apabila mengantuk. Maknanya Imam Syafi'i, maknanya akhirnya kan, apa saja yang kita pakai, kita amalkan hari ni. Contohnya dalam bab doa kunut, dia akan bawa juga, kata Syafi'i, aku sukakan bagi seorang apabila macam tu. Maknanya kita menggunakan pendapat Imam Syafi'i, walaupun tak ada lah, ataupun senang cerita, maknanya
pendapat Imam Syafi'i tu kita ikut, mana Imam Syafi'i bertanggungjawab di atas dia punya fatwa dia. Jadi tak payahlah kita nak goyah-goyah dengan pandangan Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i dia mujtahid mutlak dan dia bertanggungjawab di atas dia punya fatwa dia. Kalau dia kata aku lebih sukakan atau aku memakruhkan, maknanya kita ikut je lah. Jadi tak payahlah kita nak risau-risau tentang amalan kita berpandukan pada mazhab Syafi'i. Sebab ada penceramah-penceramah, ustaz-ustaz yang bila kita dengar dia seolah-olah dia, walaupun dia tak kata dia ulas balik, dia tak kata dia mempelekehkan mazhab Syafi'i, tapi dia tak selari dengan Imam Syafi'i. Seolah-olah kita kemudian ada pula disebut Imam Syafi'i ambil pandangan tu daripada hadis yang lemah, tuan. Jadi kita orang awam ni jadi macam seolah-olah rasa, oh Imam Syafi'i kenapa dia ni kenapa dia tak ikut yang ustaz ni, dia punya hujah lagi ni. Jadi menyebabkan ujung-ujung ni banyak amalan-amalan yang kita buat dia dah jadi macam goyah. Betul juga. Dia, kan, sebenarnya macam bab doa kunut tu memang dalam kitab Barul Mazi kat sebut, dan aku lebih suka kan kunut ni dibaca berterusan kerana ada sebab dia lah. Kalau Imam Syafi'i pun tak ambil kunut sebagai dibacakan sebagai setiap hari pada subuh, akhirnya tak ada orang pun boleh hafal doa kunut kan, semua tinggalkan. Jadi Imam Syafi'i tak kisahlah, dia punya fatwa tu dia bertanggungjawab kan. Sebab dia mujtahid mutlak. Dan aku sukakan bagi seorang bila ngantuk ia dalam masjid pada hari Jumaat dan dapati satu tempat lain dan tiada ia melangkah pada seorang, tapi jangan, dia kata kalau ada dia mengantuk lepas tu ada tempat lain, dia boleh bergerak untuk berpindah tu, nak hilangkan dia punya ngantuk, tapi jangan sampai melangkah orang. Dia kata bahawa berubahlah. Tak apa, berubah pergi ke tempat lain supaya berubah baginya dengan sebab berdiri. Kadang sebab berdiri tu hilang ngantuk. Dan berubah dari tempat itu mengejutkan dan menjagakan dari tidur. Kadang boleh menghilangkan, boleh mengejutkan daripada tidur. Dan jika duduk juga ia, serta boleh ia menjagakan dirinya dari ngantuk. Kalau dia duduk juga, lepas tu dia boleh, tak apa aku kuat, tak pindah pun aku boleh kontrol ngantuk ni. Dengan jalan apa yang difikirkan, maka tiadalah aku makruhkan dia demikian itu. Mana dia mengantuk, lepas tu dia ada tempat lain tu boleh mengantuk. Kalau dia bangun kan boleh hilang ngantuk dia. Tak apalah, duduk malas. Jadi dia pun ngantuk kat situ. Jadi Imam Syafi'i kata aku makruh kalau macam tu. Tapi kalau dia boleh tak bergerak pun, dia boleh kontrol sendiri kan, apa cara sekali pun, maka dia tak makruhkan lah, dia kata. Dan tiada aku menyukakan berubah jika memikir ia akan, dan tiada aku menyukakan berubah jika memikir ia akan boleh ia menegahkan ngantuk. Berubah tapi tak hilang ngantuk juga. Imam kata aku tak suka macam tu. Dia ngantuk sini, pergi pindah sana, rupa sana lagi ngantuk. Baik, tak payah kan? Dan aku kirakan sudah ia berubah pergi ke tempat lain itu manakala tiada terlawannya mengantuk, padahal ia di tempatnya, dan sangkanya tiada hilang ngantuknya melainkan dengan berubah. Dan aku kirakan sudah
ia berubah pergi ke tempat lain itu, manakala tiada terlawan yang ngantuk padahal ia di tempatnya, dan sangkanya tiada hilang ngantuk melainkan dengan berubah. Dan aku kira kan sudah berubah pergi ke tempat lain tu, rupa tak dapat nak lawan juga ngantuk, dan sangkanya tiada hilang ngantuk melainkan dengan berubah. Ingatkan, tak hilang ngantuk. Ingatkan ngantuk tu hilang lah juga, melainkan berubah. Rupa berubah pun tak ngantuk juga, tak hilang juga ngantuk. Dan jika duduk tempatnya dengan mengantuk, nescaya aku makruhkannya. Demikian baginya. Kalau tak berubah juga, aku makruhkan. Sebab tak berubah dengan ngantuk. Jadi kalau tengok daripada hadis ni, daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW, sabdanya, apabila mengantuk seorang dari kamu pada hari Jumaat, maka hendaklah berpaling dari majlis. Hendaklah berpaling dari majlisnya. Pada hadis tu lah. Jadi Imam Syafi'i lah yang berilah cara-cara dia. Kalau ngantuk, ada tempat lain, tapi janganlah sampai melangkah orang. Nanti sampai melangkah orang ke, ataupun halau orang pula, sana saya ngantuk ni, kan? Dia tak boleh melangkah orang. Tapi kalau dia boleh tempat sendiri, tak boleh dia hilangkan ngantuk juga, maka dia tak pergi. Imam Syafi'i kata aku makruhkanlah. Tujuan dia apa tu? Tujuan dia nak hilangkan ngantuk tu. Sebab apa nak hilangkan ngantuk hari Jumaat tu? Supaya kita dapat melakukan segala amalan-amalan yang boleh mendatangkan pahala pada hari Jumaat tu. Tak adalah masa katib ke apa semua, tapi dia kata hari Jumaat tu kan, ni kes datang awal hari Jumaat kan. Daripada hadis yang awal tadi, sahabat-sahabat tak makan waktu apa awal tu kan. Jadi dia orang datang awal. Bila datang awal, banyaklah benda-benda yang kita boleh buat. Kadang-kadang bila kita datang awal, kita contoh kita nak selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lama sangat, mengantuk, boleh pindah-pindah tempat. Begitu juga kalau tengah baca khutbah pun sama, cuma kita pindah tempat tu, janganlah kita bercakap. Tujuan dia nak menghilangkan mengantuk. Bila hilang ngantuk, tidaklah tergendala kita punya amalan-amalan pada hari Jumaat. Memang macam tu. Memang macam tu kan. Walaupun warak macam mana pun, serban atas kepala pun, kan, kepala susah nak kontrol, hilang ke kepala tu, kan? Mana pergi kepala dia ni? Rupanya hilang. Itu memang tak dinafikan. Terutama kalau orang-orang yang bekerja kan. Memang waktu tu lah tak boleh nak. Itulah cerita dia. Tapi bila bangun semayang apa semua dah habis balik tu, tak boleh tidur pula. Tu kadang-kadang iblis memang tu lah. Kalau melangkah ni jenis melangkah kepala ni, sebab bangsa kita memang tak berlaku kan. Tapi bangsa Arab melangkah ni memang terjadi. Adik saya perempuan belajar dekat Mesir kan. Dia kata masa kuliah ni, budak-budak Arab kalau datang lambat ni, dia kira dia nak duduk sana, dia peduli lah, dia kasar dia. Bangsa tu kasar kan. Sebab tu Nabi diutuskan bahasa Arab ni nak, di kalangan bangsa Arab ni, nak memperbaiki dia punya akhlak dia. Macam yalah, tuan-tuan pengalaman macam mana pergi kat sana kan. Melangkah ni, pegang kepala ni selamba je. Tak? Kalau kita pegang kepala ni, kita bergaduh lah. Maknanya umum lah. Kalau tak berlaku kat bangsa kita, tapi bangsa lain memang ada jenis yang tu.
naik bas belum berhenti dah terjun. Itu bangsa kita tak ada, lembut kan. Mana langkah tu memang langkah jenis pegang kepala, langkah kepala ni. Kalau setakat macam kita, yalah, kita nampak macam langkah macam mana, tapi memang realiti adik saya cakap kat sana, tembok-tembok bangunan tu yang bersih-bersih nampak hitam-hitam tu, tu kesan kencing lah tu. Dia punya ni, pakai jubah tapi set dia kencing. Lepas tu segi melangkah, kalau dalam kuliah tu dia kata memang kalau nak ke depan tu dia akan, jadi budak Malaysia benda tu tak buat lah benda tu. Tapi bangsa Arab ni memang jenis yang tu. Kalau kita dia tengah semayang tu, kita lalu depan dia tahan. Macam kita belum pernah kita jumpa lagi. Kita tengah semayang sunat ke, ada orang lalu, kita kadang semayang terus je kan. Dia kalau dia tahan kan. Okey. Habis mengantuk hari Jumaat. Lepas tu bab yang ke 141. Sempat habis ni. Sebab kalau habis ni sebenarnya kitab macam-macam kitab yang kita boleh baca sebenarnya untuk kita share kan. Tapi kita balik ke jilid kedua tu, sebab jilid kedua ni dia lagi detail berkaitan dengan solat ni. Dia bermula daripada waktu sembahyang, macam mana mula-mulanya subuh tu bila, daripada waktu lah, kemudian sampailah bab azan, macam mana peristiwa bermulanya disyariatkan azan kan. Kemudian macam mana cara takbir, rukuk. Sebab ingatkan saya nak baca lah bab lain ke apa, tapi bila ada yang mencadangkan bab solat ni, saya kata bagus juga. Cuma kita jangan menganggap asyik bab solat dia. Tak, sebenarnya sebab saya pernah tengok dalam jemaah kita ni, rakaat pertama bangun Allahu Akbar, angkat tangan juga. Lepas tu rakaat ketiga pun bangun Allahu Akbar, angkat tangan juga. Bermakna kuliah hari-hari kan. Lepas tu bila rukuk tak pegang lutut, dia pegang apa? Pegang keting. Lepas tu takbiratul ihram tu, takbir tu, tangan tu tak menghadap kiblat. Jadi rasa baik kita baca balik untuk nak mengingatkan balik kan. Sebagaimana dalam hadis. Maknanya kalau kita buat selama ni, mungkin kalau kita baca kitab fiqh contohnya, dia tak bawa hadis, dia terus bawa rukuk kan apa semua. Tapi dalam kitab Bahrul Mazi, dia bawa dia punya hadis dia. Jadi kita lepas tu ada bahas sikit, kita tahu lah, maknanya kuatlah sikit kita punya pegangan kita tu. Tak adalah ragu-ragu perbuatan kita tu. Bab yang telah datang ia pada menyatakan musafir pada hari Jumaat. Lagi satu, saya tengok dekat surau kita lah, atau mana-mana saya mengajar pun, masa mula-mula buka kitab tu, yang order tu memang saya respect sangat. Kadang-kadang mencecah 60 buah kitab, tapi dia punya ending dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah je. Maknanya kita sebenarnya kita mengaji di masjid ke surau ni, bila kita ada kitab, dia tak lari, dia tak melencong. Kalau baca direct pun tak apa, sebab kita lagi tu kita puas hati sebab kita beli kitab kat rumah tu semua. Bila buka balik dah lama-lama buka, ada tanda tahun, ni tahun 2000, tahun 2005 ni dah baca. Mana ada tanda kan. Jadi order hari yang pertama tu, dia kadang-kadang dia punya peratus dia dengan yang ending dia tu tak sama. Daripada 60 order, tinggal 6 yang bawa. Jadi rugi.
Bab ke-141, bab maja'a fis safari yaumal jum'ati, bab yang telah datang ia pada menyatakan musafir pada hari Jumaat. An Ibnu Abbas qala ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah Ibnu Rawahah fi sariyati fawaqafa dhalika yaumal jum'ati faghada ashabuhu faqala atakhallafu fa usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa alhaquhum falamma shalla ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam rahu faqala ma mana'aka an taghduwa ma'a ashabika faqala aradtu an usalliya ma'aka thumma alhaqahum qala law anfaqta ma fil ardi jami'an ma adrakta laghadwatihim. Gharib daripada Ibnu Abbas katanya mengutus Nabi SAW akan Abdullah Ibnu Rawahah pada tentera kecil, maka muafakat demikian itu pada hari Jumaat, maka berpagi-pagi segala sahabatnya, maka katanya aku tinggal di belakang, maka aku semayang serta Rasulullah SAW, kemudian aku turut dari belakang akan mereka itu, maka tak kala semayang ia serta Nabi SAW melihat ia akan dia, maka sabdanya, apakah yang menegahkan di kau bahawa berpagi-pagi engkau serta sahabat-sahabat engkau? Maka katanya, aku nak bahawa aku semayang serta engkau, kemudian aku turut akan mereka itu. Sabdanya, jikalau engkau nafkahkan barang yang dalam bumi sekalipun, tiada engkau dapat kelebihan berpagi-pagi mereka itu. Gharib, ketahuilah kiranya saudaraku adalah harus bagi Jumaat itu musafir. Ini kisah daripada Ibnu Abbas katanya mengutus Nabi SAW akan Abdullah bin Rawahah pada tentera kecil. Nabi hantarlah kumpulan tentera kecil, maka muafakat demikian itu pada hari Jumaat. Kena pula yang utus untuk musafir itu, hantar tentera nak musafir itu pada hari Jumaat, terkena pula pada hari Jumaat. Maka berpagi-pagi sekali sahabat pun geraklah pagi. Maka katanya aku tinggal di belakang. Abdullah bin Ibnu Abbas ni dia tak naklah ikut pergi, dia tinggallah belakang. Maka aku semayang serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Dia takut nanti tertinggal Jumaat tu. Kemudian aku turut dari belakang mereka. Lepas tu, tapi dia pergi juga kemudian lah. Maka tak kala semayang ia serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat ia akan dia, Nabi pun lepas semayang hari Jumaat ni, lepas semayang Nabi pun tengok, oh tak pergi lagi. Maka sabda Nabi, apakah yang menegahkan di kau bahawa berpagi engkau serta sahabat-sahabat engkau? Kenapa? Nabi tanya, kenapa tak pergi pagi ikut sahabat lain? Maka kata Abdullah bin Abbas, aku hendak bahawa aku semayang serta engkau, kemudian turut akan mereka itu. Dia kata sebab dia nak semayang dengan Nabi, nanti dia boleh ikutlah, tak apa, lewat. Sabda Nabi, jikalau engkau muafakat nafkahkan barang yang dalam bumi sekalipun, tiada engkau dapat kelebihan berpagi-pagi mereka itu. Maknanya sahabat pergi pagi tu, berpagi-pagi pergi jihad tu, tak dapat lawan lah, walaupun dinafkahkan seluruh harta dia, segi pahala dia. Ketahuilah kiranya saudaraku adalah harus bagi Jumaat itu musafir, harus. Maka pada masalah ini ada khilaf antara ulama seperti yang lagi akan datang kenyataan. Maka hadis ini telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, katanya diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya telah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam akan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah menjadi kepala pemimpin perang dalam satu tentera kecil. Tiba-tiba hari yang diutus Nabi itu akan sahabatnya sudah berbetulan dengan hari Jumaat, sebagai kata Ibnu Abbas, maka berbetulan dan bertentangan utusan dan keluar perang pada hari Jumaat. Maka apabila sudah didengar oleh segala anggota yang diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan suruhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu bersedialah. Maka keluarlah berpagi-pagi segala sahabat Abdullah bin Rawahah yang dikepalainya, dan berjalan di tempat yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beberapa jauh sudah keluar dari Madinah. Ketua rombongan tu untuk ketua tentera tu adalah Abdullah bin Rawahah. Kemudian berhenti menanti pemimpinnya, iaitu Abdullah bin Rawahah. Rupanya Abdullah bin Rawahah tiada keluar pagi Jumaat kerana niat hendak sembahyang Jumaat serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri Madinah. Jadi hadis ini daripada Ibnu Abbas. Nabi utuskan Abdullah Ibnu Rawahah. Ibnu Abbas beritahu yang diutuskan tu adalah Abdullah
Ibnu Rawahah. Jadi dia orang pun keluar, tunggu tengok. Bila dah sampai luar daripada Madinah, kemudian berhenti, tunggulah pemimpin dia, iaitu Abdullah bin Rawahah. Rupanya Abdullah bin Rawahah tiada ia keluar pagi Jumaat itu kerana niat hendak sembahyang Jumaat serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri Madinah. Maka katanya, aku tinggal dahulu belakang dan biarlah tentera aku itu keluar berjalan dahulu supaya boleh aku sembahyang Jumaat serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku dapatkan mereka, yakni aku hambat turut daripada belakang. Macam itulah ketua konvoi kan, nak gerak konvoi Jumaat. Yang dia punya chip dia duk cerita, okey, kita mula-mula kita makan kat sini, kita singgah sini. Tunggu dekat R&R Seremban. Member pun dah pergi tunggu. Mana kita punya chip ni? Kan? Jadi dia punya kepala tak ada pula. Maka ia pun langsung meluluskan niatnya sembahyang Jumaat serta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan dia kata tak apa, nanti jalan dulu, gerak dulu. Saya tak apa 1200 cc kan. Jadi dia boleh kejar. Maka dia pun teruskan niat dia sembahyang Jumaat serta Nabi sallallahu alaihi wasallam di negeri Madinah. Maka tak kala sudah sembahyang serta Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi akan dia tidak pergi berperang, maka ditanya Nabi akan sebabnya tiada pergi bersama-sama orang, padahal orang lain daripada semua sudah pergi. Maka sabdanya, ya Abdullah bin Rawahah, apakah mani' ataupun tegahan dan halangan engkau tiada pergi berpagi-pagi berperang serta sahabat engkau, padahalnya sekalian sahabat kamu sekalian sudah tidak ada, kerana mereka itu telah menjunjung perintah aku pergi pagi-pagi. Maka apabila didengar oleh Abdullah akan pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu, lalu disahutnya, maka jawabnya, kehendak hamba mahu sembahyang Jumaat serta tuan hamba pada hari ini. Kemudian hamba dapatkan mereka itu dengan hamba hambat turut dari belakang. Pada fikiran hamba dengan tiada apa lekas jua hamba dapati mereka itu, dan jikalau mereka itu sudah jauh dari negeri Madinah ini sekalipun. Apabila dengar Nabi SAW akan jawapan yang demikian itu, diketahui oleh Nabi akan dia kasih kepadanya dan suka akan ibadat yang lebih. Tetapi dengan kerana tiada tahu Abdullah akan kelebihan pahala bersegera menjunjung sabdanya dan berlebih berpagi-pagi pergi memimpin orang berperang. Nampak tak? Sahabat Nabi pun, kita ni kadang-kadang kita nak kejar yang ni, kita rasa yang ni betul. Tapi Nabi itu, apabila dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam jawapan yang demikian, diketahui Nabi bahawa dia ni sebenarnya suka ibadat. Kan? Tapi dia tak tahu rupanya yang pergi berpagi-pagi tu lebih besar pahala dia. Itulah kadang-kadang kita ni kan, kita suka buat ibadat tapi kita tinggal yang ni, kita rasa yang ni lebih afdal, rupanya ini lebih afdal dalam bab ibadat tu. Jadi sahabat pun macam tu juga. Jadi Abdullah tak tahu akan kelebihan pahala bersegera menjunjung sabdanya dan kelebihan berpagi-pagi memimpin orang berperang. Maka diajar oleh Nabi akan dia, sabda sallallahu alaihi wasallam, jikalau engkau ya Abdullah nafkahkan barang yang di dalam muka bumi ini sekaliannya, sekiranya ia jadi harta engkau dan mencapai pahala pergi pagi-pagi berperang sama-sama mereka itu, saya tiada kamu dapati kelebihan berpagi-pagi mereka itu. Amboi ruginya engkau pada pihak ini, sesungguh pun engkau dapati pahala dari pihak lain. Engkau dapat pahala daripada sini, tapi pahala ni lebih besar lagi. Kata Abi Isa bermula hadis ini gharib. Masalah musafir pada hari Jumaat, apa hukumnya? Apa hukum? Banyak agak kadang-kadang amalan yang kita buat tu, kita rasa kita buat tu kan. Orang duduk dalam majlis ilmu, kita duduk belakang. Lepas tu kita duduk luar majlis ilmu, kita duduk belakang baca Quran, contoh kan. Padahal orang duduk dalam majlis ilmu, kalau duduk saja, duduk mendengar tu pun malaikat sentiasa mendoakan dia. Seluruh binatang-binatang di langit
di udara, di air mendoakan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Tapi ada orang dia rasa itu semua benda-benda basic yang belajar tu. Jadi kita jangan sebenarnya kadang-kadang kita rasa amalan kita nampak lebih ni, tapi ni sebenarnya ni lebih afdal kan. Sahabat tu member keluar pagi. Alah pagi kan baik dia settlekan jemaat dulu kan. Tapi sebenarnya Nabi kata dia ni tahulah Nabi bahawa dia ni suka ibadat ni, tapi cuma dia kelebihan tu sepatutnya yang tu lagi besar. Banyak sebenarnya kadang-kadang kita ni ya. Dia maknanya musafir hari Jumaat tu hukum dia harus boleh. Cuma dia bawa hadis ni musafir tu sebab perang. Tapi nanti dia ada juga musafir yang haram hari Jumaat tu. Musafir yang haram hari Jumaat, bila dia musafir dia tak sembahyang. Tak sembahyang Jumaat. Okey, masalah musafir pada hari Jumaat, apa hukumnya? Dia kitab ni yang sedap baca sebab apa tu? Kadang-kadang orang tanya soalan, rupanya benda tu ada dalam ni kan? Belum sampai lagi kadang-kadang kan? Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan sesungguhnya telah bersalah-salah ahli ilmi pada musafir hari Jumaat, maka tiada memikir setengah mereka akan salah keluar musafir pada hari Jumaat selama tiada sampai waktu sembahyang. Dan kata setengah mereka, apabila terbit siang hari maka tiada boleh musafir lagi hingga Jumaat lebih dahulu. Dia maknanya ada juga di kalangan ulama ni yang berselisih. Dan sungguhnya telah bersalah-salah ahli ilmu, bersalah-salah ulama pada musafir, maka tiada memikir setengah mereka akan salah. Tak ada pun yang kata salah. Kemudian selama tiada sampai waktu sembahyang, tak salah pun selagi tak sampai waktu sembahyang. Ini kan dah waktu sembahyang pun nak keluar. Kata Ibn Al-Arabi, bermula musafir kemudian daripada gelincir matahari pada hari Jumaat tiada harus sekalian di sisi sekalian ulama. Musafir kemudian daripada gelincir maknanya masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur menunjukkan zuhur tu Jumaat, sembahyang Jumaat semua waktu zuhur tu. Kata Ibn Al-Arabi, bermula musafir kemudian daripada gelincir matahari pada hari Jumaat itu tiada harus di sisi sekalian ulama, dan dahulu daripada gelincir khilaf. Gelincir baru nak pergi musafir, itu tak harus, tak boleh. Dan dahulu kalau sebelum gelincir ni khilaf. Kata qil tiada harus, dan kata qil harus, dan kata qil jika kerana perang harus, dan jika kerana lain tiada harus. Melainkan Abu Hanifah katanya harus musafir pada hari Jumaat kemudian daripada gelincir matahari semata-mata. Ada juga melainkan Abu Hanifah gitu. Mana kata harus, tak harus. Dia tak ada jawapan ni. Cuma itulah, dia boleh, kalau menyebabkan tak sembahyang, ataupun kita keluar musafir, tak ada halnya, sebab kita nak balik kampung tu dalam pukul 11 sekarang, sampai dekat macam sampai kat Masjid Kemayan kan, macam kalau Kemayan tu saya lah tu, sampai kat Masjid Kemayan kan singgah sembahyang Jumaat, tak ada masalah pun. Itu bab musafir. Jadi kalau dia tak dalam kitab lain kot, dalam kitab Bahrul Mazi juga, tapi bab lain yang apa, musafir sebelum subuh kan. Tapi tak apalah, saya ulang balik. Kalau kita musafir sebenarnya sunat musafir ni pada hari Khamis, malam Jumaat tu ke hari Khamis kan. Tapi kalau kita musafir sebelum waktu subuh pada hari Jumaat, sebabkan perjalanan kita tu memerlukan bergerak awal, jadi kita bergerak sebelum subuh, terangkatlah kewajipan atas kita tu fardu Jumaat. Maknanya sebab kita
diwajibkan Jumaat ni kalau tak termasuk orang musafir ni kan. Jadi kita bolehlah sembahyang, kalau nak sembahyang Jumaat pun boleh. Tapi kalau kita rasa sebab kita tak boleh berhenti ke, memang kita kewajipan atas Jumaat atas kita tu terangkat, jadi kita bolehlah buat jamak takhir. Bukan jamak takyah. Kemudian kalau kita musafir tu lepas waktu subuh, macam pagi ni kita baru nak gerak, ataupun dah subuh kita baru nak gerak, Jumaat atas kita tu tetap wajib, tak terangkat. Kena cari jugalah masjid. Jadi sebab tu kena rancang. Kalau dia tak semayang, tu musafir dalam keadaan haram. Musafir dalam keadaan maksiat lah. Sebab orang tak semayang ni sebenarnya orang telah melakukan maksiat. Apa kata Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab Munyatul Musalli, dia kata sebesar-besar maksiat ialah mereka yang meninggalkan sembahyang. Terlebih lagi sembahyang 5 waktu, sembahyang Jumaat tu wajib kan? Sebesar-besar maksiat. Dengan musafir tu boleh menyebabkan masjid di kampung dia tu tak cukup 40 orang. Yang tu saya pernah tanya Ustaz Rauf lah, saya pernah tanya kan. Dia kata kita ni tidak dipertanggungjawabkan untuk apa? Menyebabkan, mana kita tak adalah dipertanggungjawabkan untuk, macam mana nak kata? Mana tak mana macam itulah dia jawab. Dia kata tak cukup, kita keluar. Dia kata tak ada, kita ni tak ada. Macam tu saya tak ada pandai nak ulas dia punya jawapan tu, tapi tak adalah menyebabkan kita tak boleh keluar Jumaat tu. Sebab kalau kita keluar, tapi kalau semata-mata tak boleh lah. Tapi kalau kita ada urusan kan, contoh kan, cuma hari Jumaat ni, hari Jumaat kalau ikut tegas dia memang lah, kalau kita baca kitab fiqh kan, kalau macam dalam kitab Munyatul Musalli tu, yang tegasnya ialah kalau kampung tu memang ada orang 40 orang ni, maknanya imam tu tak boleh mula lagi. Lepas tu dia kena ada 38 orang contoh kan, kena keluar lu cari lu orang yang tak datang tu. Tapi 40 orang ni pula yang bacaan dia tu sah, itulah yang akhirnya dikembalikan kepada siapa? Pemerintah tu wajib memastikan, kalau ketua kampung lah, yang kecilnya ketua kampung, pastikan orang kampung dia ni, siapa lagi yang ni dalam taman kita ni yang tak lopeh ni semayang ni, yang jenis ni, kena bimbing ajar supaya dia betul dia punya ni. Jadi besar siapa yang jadi pemimpin tu. Kena ni, macam saya ngajar baru ni dekat masjid tu, macam mana ustaz kata, semenjak PKP ni tak semayang, yang tak datang terus dah. Saya kata macam ni lah tuan, kena buat macam jemaah tabligh buat lah, pergi ziarah pergi ni. Imam yang kena kan, imam lah kena, imam ketua kampung. Tak boleh nak jawab cara lain lah, memang cara tu lah. Sebab kadang satu keluarga 5 orang tak datang gitu kan. Jadi musafir pada hari Jumaat tu tadi, begitu saya pernah tanya, macam situasi di Rembau ni, taman ni, kadang kita semayang sini kan. Saya tanyalah Ustaz Rauf, mudir Pondok Tampin, dia kata kita ni tak dipertanggungjawabkan untuk mengesahkan semayang orang. Wallahu a'lam. Tak habis juga. Kalau saya baca habis pun takut panjang, tak sempat. Bersuci dan memakai bau-bauan pada hari Jumaat. Jadi kalau tak habis pun,
Ni kalau tak habis sebab ada tinggal 2 line lagi. 2 bab lagi kan. Kalau tak habis pun minggu depan saya tak ada sebab saya balik ada mak saudara saya kenduri kat Jerantut sana. Minggu lagi 1 tu dah boleh dah bawa kitab baru tu. Setidak-tidaknya kita baca kita dah boleh sambung yang kitab baru. Kan? Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Alhamdulillahillazi ja'ala falahal ummati bi taharatil qulubiha wa najahaha bi nazafati abdaniha min adraniha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirina. Ya Allah, tiada tu siapa yang dapat mengatasi kudrat dan iradatmu. Di tanganmu terletaknya segala kekuasaan. Hanya padamu kami sembah dan kepadamu juga kami memohon pertolongan. Allahumma rabban nasi azhib basash fihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru syaqaman. Kami pohon ya Allah dikurniakan keselamatan, kesejahteraan, kesembuhan dan kesihatan yang baik ke atas yang teramat mulia Datuk Lela Maharaja Datuk Haji Muhammad Sharif bin Osman Undang Luar Rembau. Kami juga memohon rahmat-Mu agar dikurniakan keampunan, keberkatan dan kesihatan dan sihat walafiat serta limpahkanlah segala rahmat kesejahteraan ke atas yang teramat mulia Datuk Lela Maharaja Datuk Haji Muhammad Sharif bin Osman Undang Luar Rembau serta semua umat Islam di negeri ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.